Baik, soal pentadbiran negara ini tidak boleh lari daripada soal pertembungan politik. Parti yang dianggotai oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sudah menyatakan pendirian untuk tidak akan bersama dengan Bersatu dan akan bertanding secara bersendirian. Maksudnya, UMNO akan bertanding sebagai parti UMNO dan perkara ini juga disahkan oleh Presiden Bersatu itu Tan Sri Murni Yassin yang menyatakan bahawa tidak ada cara untuk elak pertembungan ini memandangkan UMNO sudah buat keputusan tersebut dan mau tidak mau itulah realiti yang politik yang perlu dihadapi ketika ini. Jadi apa makna kepada situasi politik pada ketika ini dan kesannya dalam pilihan raya umum ke-15 nanti? Dan untuk mengulas lanjut bersama di talian melalui Skype ketika ini adalah pensyarah kanan sains politik Universiti Teknologi Mara, Saudara Mujibu Abdul Muiz. Saudara Mujibu, kalau kita lihat daripada kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan ini satu perkara yang sudah tidak boleh dielak lagi. Cumanya kita melihat apakah akan berlaku kepada parti-parti ini, maksudnya Parti Bersatu dan juga Parti UMNO yang akan bertentangan atau bertembung bersama sendiri dalam pilihan raya umum ke-15 ini. Ya, sudah tentu kita akan melihat pertembungan Bersatu dan juga UMNO ini akan menjadikan pertandingan beberapa penjuru di kawasan-kawasan pengundi Melayu majoriti itu akan berlaku. Tetapi yang perlu dipersoalkan barangkali Hakim, ya, adakah kekuatan Bersatu itu sudah cukup bagi menyaingi UMNO dalam perebutan kerusi di kawasan-kawasan tertentu, kerana kalau kita bandingkan secara relatifnya UMNO dan juga Bersatu dan juga menyelusuri apa yang telah berlaku ketika pilihan raya kecil yang telah menyaksikan pertentangan di antara Bersatu dan juga UMNO, itu jelas sudah menunjukkan bahawa banyak lagi kerja yang perlu dilakukan oleh Bersatu dalam konteks mahu menyaingi UMNO sebagai sebuah parti di dalam kawasan pilihan raya yang sudah tentu akan bertanding dan bertembung di kawasan-kawasan majoriti Melayu. Kita tengok bagaimana yang berlaku di Semenyih contohnya, ataupun kita ambil bagaimana juga yang berlaku di Tanjung Piai. Ya, ini adalah satu yang barangkali boleh difikirkan, kerana persaingan beberapa penjuru itu dalam konteks pilihan raya itu adalah satu perkara yang normal, tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sebuah parti itu harus membandingkan secara relatifnya kekuatan, kelebihan dan juga kelemahan mereka dalam pertandingan itu, kerana jelas UMNO sebagai sebuah parti itu dalam konteks kawasan Melayu sudah tentu amat sukar sekali ditumbangkan oleh Bersatu dalam ketika ini. Mujibu, kalau kita lihat, apakah kesannya pertembungan antara Bersatu dan UMNO dalam pilihan raya umum ke-15 ini? Adakah ia akan membawa kepada situasi di mana pecah undi dan akan menguntungkan pihak pembangkang dalam konteks ini Pakatan Harapan, ataupun ia akan mewujudkan satu keadaan di mana gabungan kerajaan yang ada iaitu Perikatan Nasional ini menjadi seperti Barisan Nasional di mana kita bermaklum istilahnya abang besar seperti UMNO dalam Barisan Nasional merupakan parti yang dominan berbanding parti-parti seperti MIC dan MCA, Gerakan dan sebagainya. Apakah kemungkinan kedua-dua situasi ini akan muncul melihat kepada umur Bersatu itu yang kurang daripada 5 tahun berbanding UMNO yang sudah berdekad lamanya? Ya, saya rasa persoalan yang perlu ditanya Hakim adalah apakah Perikatan Nasional itu wujud lagi ketika PRU 15, kerana kalau kita melihat daripada gambaran yang jelas, kita ambil sebagai contoh di Sabah, ya, pakatan itu wujud diasaskan dengan gagasan yang diberi nama sebagai gerakan gabungan parti Sabah, ya, ataupun GRS, ya. GPS ya. Jadi kalau kita lihat GRS dalam konteks itu, ini adalah satu kerjasama yang dibentuk bagi membolehkan kerajaan diwujudkan setelah kita melihat pecahan kerusi yang agak seimbang daripada parti-parti yang bertanding, tetapi kelebihan itu dipunyai oleh UMNO dan juga Perikatan Nasional di Sabah, dan itu yang membolehkan kerajaan dibentuk. Tetapi kalau kita ambil dalam konteks di dalam kerajaan persekutuan, kita juga melihat ini yang berlaku, tetapi ketegasan UMNO dalam konteks tidak mahu bekerjasama dengan Bersatu itulah barangkali yang menimbulkan polemiknya. Persoalan tentang abang besar di dalam Perikatan Nasional ini barangkali tidak timbul kerana walaupun usia Bersatu itu masih muda, tetapi
yang kita lihat adalah gabungan-gabungan parti itu tidaklah membentuk satu perluasan ataupun grand coalition kerjasama politik yang jelas seperti UMNO satu ketika dulu. Dan juga kita juga melihat PAS yang berada di dalam Perikatan Nasional itu sendiri barangkali masih lagi bertindak mengikut strateginya, iaitu terus mengekalkan kerjasama dengan Bersatu, dalam masa yang sama juga masih menganggap UMNO sebagai satu rakan strategik dalam Mufakat Nasional. Tetapi kalau kita ambil dalam konteks PAS juga masih lagi tidak memberikan satu kerjasama yang jelas terhadap kedua-duanya, kerana kalau kita ambil apa yang berlaku di Terengganu, di Kedah, di Kelantan, PAS juga tidak menunjukkan satu setia kawan ataupun satu hala tuju setia kawan yang jelas pada UMNO di Kelantan, di Terengganu contohnya, ataupun UMNO dan juga Bersatu di Kedah sebagainya. Kerana kalau kita tengok di ini, mereka masih dominan dalam pentadbiran negeri itu. Jadi inilah barangkali polemik yang berlaku dalam kerjasama ini, tetapi persoalan pokoknya sudah tentulah kita melihat bagaimana kemampuan Perikatan Nasional yang diteraju oleh Bersatu dalam menyaingi UMNO dalam konteks satu lawan satu dari segi merebut undi orang-orang Melayu, yang dibandingkan secara kekuatan, secara jentera, secara pengaruh dan secara reputasi parti dipertaruhkan di situ. Pastinya dinamika lanskap politik dalam konteks Perikatan Nasional ini mempunyai banyak ruang untuknya bersifat dinamis, berubah pada bila-bila masa, dan antara yang dilihat mengikat kedudukan ini adalah kedudukan PAS yang seperti yang Saudara Mujibur sebutkan, sokong PN, tapi dalam masa sama sokong UMNO juga melalui Mufakat Nasional. Adakah Saudara Mujibur rasakan sudah tiba masanya PAS ini menyatakan pendirian mereka dengan jelas untuk elak kekeliruan di peringkat akar umbi, ataupun PAS perlu bermain menjadi lebih fleksibel kiri dan kanan UMNO dan Bersatu itu untuk memastikan kesinambungan Perikatan Nasional itu dalam pasca PRU ke-15 nanti? Ya, saya rasa barangkali keanjalan politik PAS ini dalam konteks itu bergantung kepada pendirian dan juga kepentingan parti itu dalam politik. Kerana apa yang kita lihat dalam persoalan ini, barangkali PAS yang memiliki kelebihan strategi, kerana pertembungan di antara Bersatu dan juga UMNO barangkali tidak mengganggu gugat kekuatan PAS dalam konteks politik mereka yang sentiasa bertahan di kawasan-kawasan Melayu yang sudah tentu PAS menjangkakan tidak akan mampu untuk pergi keluar daripada realm pengundian sebegini. Jadi bagi saya pendirian PAS ini barangkali sudah jelas, sebab itu dalam konteks parti PAS pengikutnya tidak mempersoalkan pendirian politik PAS ini, walaupun dikritik hebat oleh orang luar yang mengatakan PAS bermain dua kolam, politik PAS ini dikatakan seperti pelacur dan sebagainya. Tetapi pada pengikut itulah yang mereka persetujui. Tetapi bagi saya dalam konteks begini, barangkali satu perkara yang perlu dimainkan oleh PAS itu adalah mereka ini harus menjadi orang tengah yang boleh menjadikan Bersatu dan juga UMNO ini menemui satu cara untuk bekerjasama berbanding bertelaga seperti begini. Kerana seperti mana yang Hakim katakan tadi, pecahan undi itu juga sebenarnya akan memberikan peluang kepada Pakatan Harapan untuk kali menangguk di akhir kerut dan memperolehi kemenangan luar jangka bagi sesuatu kerusi yang dikatakan barangkali kuat ataupun cenderung untuk mengundi sama ada parti-parti Islam, parti UMNO ataupun parti Bersatu dalam konteks Melayu Islam itu. Dan inilah yang sepatutnya dimainkan oleh PAS, kerana dalam keadaan politik sekarang kita sudah tidak memiliki satu dinamika politik di mana parti-parti itu benar-benar boleh menguasai pilihan raya dan membentuk kerajaan secara pakatan bersama ataupun secara solo tanpa ada satu pakatan strategik. Dan dalam keadaan sekarang pakatan strategik yang sentiasa berubah, dinamikanya sentiasa anjal yang kita katakan tadi itu, barangkali memerlukan semua parti untuk bekerjasama, kerana kerjasama UMNO dan Bersatu itu barangkali lebih baik sebenarnya untuk mereka berbanding dengan bertembung sendiri di pilihan raya. Kerana kelebihan di dalam Pakatan Harapan ini adalah mereka memiliki satu kerjasama yang utuh sebagai sebuah parti berbanding dengan Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dalam konteks sekarang ini sebagai kerajaan.
Okey, pastinya ini satu perkara yang perlu kita perhatikan dari masa ke semasa, tapi apapun perkara ini, Pilihan Raya Umum ke-15 tidak akan berlaku sehinggalah Julai 2022. Ini seperti apa yang dipersetujui dalam memorandum persefahaman antara kerajaan dan juga Pakatan Harapan. Apapun masih ada tempoh masa untuk mereka terus bernegosiasi tentang perkara ini. Terima kasih sekali lagi saudara Mujibu Abdul Muiz, pensyarah kanan Sains Politik Universiti Teknologi Mara, di atas perkongsian dan juga pandangan yang diberikan.